Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. So ni dia lunch untuk pak mentuaku, mak mentuaku. Hari ni adalah hari bersedekah bagi juga pada kawan Jade dengan mak dia, dengan abang dia. Bagi rezeki kita kongsi sama-sama. Bon appétit. Assalamualaikum semua. So hari ni adalah lunch kami beramai-ramai. Hari Minggu, nasi ayam madu Paris. Okay, baru lepas tidurkan anak Syifa. Takut nak check anak-anak. Makan tadi diorang dah kemas tak? Okay, sofa clear. Table clear. Sinki sana okey. Cuma dapur tu macam tak ada orang lap Sekarang pukul 4:30 petang. Nak jalan keluar ambil angin jap. Belakang rumah je. Sayur-sayuran di tepi jendela. Nak berjalan sementara belum masuk maghrib ni. Kita tengok musim gugur di belakang rumahku. Ada pokok-pokok dah gugur. Okey. Ini dekat bawah yang menjadi bilik si Adam for now. Veranda rumah kita orang. Veranda rumah mentua. Cuaca sejuk, mendung. Patut pagi keluar baru cantik. Tapi daku pagi busy. Sida sibuk bawa kucing dia. Tu dia kucing dia. Dia bawa kucing dia. Shadow ni. Kotor lah. Pondok budak-budak ni. Cuaca sejuk rasanya maybe, I don't know, maybe 8 degree ke, tak tahulah. Ni pokok cherry. Apa dah aku nak cerita hari ni? Ada duit dalam poket aku ni. Aku nak check apa jadi dengan lavender masih ada, tapi sebab dah bukan musim panas, bunga dia dah tak ada. Tapi masih ada dekat situ. Si Jade hari tu dia ambil banyak lavender ni, projek dia dengan nenek dia. Bungkus-bungkuskan dalam dia punya kain, ikat ribbon, lepas tu bagi kat kawan dia. Sebab lavender is well known against mengelakkan insect yang makan baju tu. Aku tak tahu apa nama insect tu. So itulah dia. Lavender kat belakang rumah ni ada banyak. Ada 1, 2, lagi satu ada kat sana. Ya. So yang ni aku rasa ni daun pudina ni kot. Let me just not at all. It's not pudina at all. I thought it is. No, it's not. Yang ini sedap bila dibuat ikan ke steam ke. Biasanya pak mentua aku letak ni, ataupun dibuat grill ke, grill stick ke, macam tu. Ya. Magnolia dah togel. Seperti anda lihat, magnolia dah togel. Apple
Apple pun akan togel soon. Buah-buahan pun dah tak ada sangat. Oh, this is the best apple dah aku pernah rasa. Kat atas tu macam ada besar-besar tu. Lagi sikit geram pula aku ni. Cecah dengan kuah rojak ni sedap ni. Oh. Bila sejuk, malas nak keluar. Duduk dalam rumah aja. Tu pun sibuk buat vlog. Sibuk buat vlog. Okey. Yang sana sibuk dengan kucing dia. Tu vois, il fallait qu'on aille à Paris avec lui. Oh my god. Avec sa caisse. Je sais, si tu peux courir avec, ça bouge. Vas-y, cours. Jacques, tu me fais peur. Je parlais pas à toi. Voilà, maintenant j'ai aussi envie de courir avec Morche à voir. Par terre, non? Parce qu'il a un peu peur. J'ai peur qu'il aille dans le trou là. Maman, ada ayam. Jom kita tengok anak Syifa. Dia dah nampak. Dia dah nampak kita orang dekat luar. Sudah pastinya dia mahu keluar. Tapi no way. No way. Masuk cepat, masuk. Jangan bagi dia keluar. Ah, regarde, c'est fait. Bah écoute, comme papa. Ça rigole. C'est drôle, là, non? C'est quoi qui est drôle, là? C'est bon. C'est vraiment bon, hein? Ouais, c'est vraiment bon à bon. Ah, bah, il est long avant. C'est bon? C'est fou quoi. Tu peux le poser ailleurs. Bah d'accord. Titi cocotte. Non, 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 non. Non, 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 non. Allô. C'est pas ton téléphone, Anna. Alors, ce con avec mon masque, il me reconnaît pas. Arrête ce bruit, Anna. Arrête ton bruit, cocotte.
marrant parce que le chat, il se balade bien là-bas. Hein. J'ai aucune idée de l'heure, je vais te dire. J'ai laissé l'heure de la bouffe pour les chats là-bas. C'est pour ça que je les ai vus tous les deux. Mais ils sont partis en courant. Ils ont peut-être peur. Ils ont peut-être peur de l'autre d'ailleurs, d'accord? Ils ont dû lui dire, t'as vu qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a plus de queue. Il a plus de queue, mais il lui est poussé une grande laisse. J'aimerais bien avoir une douche pour nous et une baignoire séparée pour les enfants. Idéalement, on aimerait bien avoir 2 salles de bain, mais notre maison est trop petite. Ce sera génial. On adore relever des défis impossibles. Végétal et beurre. Saint-Hubert, on prend vite goût à l'équilibre. Nouveau, Maman. la barquette plastique Saint-Hubert Bio est remplacée par Maman. C'est bien? J'aime bien manger. J'aime bien manger ça, moi. Voici la chambre parentale. Elle est plutôt spacieuse, mais Ah. c'est ici que je voulais aller. Double menton? Comel. Tak kaki. Hari ini adalah hari yang kedua yang aku baru tanam semalam. Sudah pun keluar. Mencanak keluar. Harapnya tak tahulah result dia boleh tumbuh macam tu ke tak. So ini yang daun bawang tu. Yang hari tu punya memang dah tinggi lah. So aku tak tahu result dia tinggi jadi apa lepas tu. Wallahualam. Dan seraiku juga dia dah macam keluar. Tak tahu. Nampak tak? Nampak macam dia punya tu dah naik. Nampak tu dia macam dah keluar something. So harapnya membesarlah aku punya serai ni. Wish me luck. Assalamualaikum, salam semua bersama DJ Shop sendiri anda di channel Lita Bukang Light.km bersama DJ anda di belakang kelambu. Terpaksa cakap slow-slow sebab budak bertuah anak solehah bijak pandai tu baru saja tidur. Jadi inilah masa untuk saya berbicara sekejap buat video. Bukan senang nak buat video jadi dengan sarung tudung tak gosok ni tau. Okey, malam tadi saya ada letak post membuat poll atau bancian. Bancian tu nak tanya jam berapa sesuai saya post video saya. Sekejap nak terbatuk je. Okey, dah minum. Jam berapa sesuai saya post video saya? 27% mengatakan pagi, tengah hari 14%, petang 15% dan malam 43%. So saya assume yang nak saya post malam tu sebab malam adalah masa kita dah selesai kerja-kerja kita, selesai kita memasak, membasuh, menyental, mencokek dan masa untuk terbongkang depan TV atau depan handphone dan sebagainya. So terima kasih kerana menjawab poll saya semalam tu. Lepas tu saya nak sambung pula dengan saya punya lagi satu yang ramai juga yang memberi feedback. Saya minta kalau ada apa-apa pertanyaan ke boleh komen di bawah saya kata. So ini adalah antara komen-komen yang saya terima di dalam post itu. Terima kasih buat yang meluangkan masa untuk menulis komen di bawah. Terima kasih dan sekarang saya nak jawab. Tapi sebelum saya jawab semua yang saya boleh jawab lah kan, yang mengikut masa yang saya ada, kepada semua yang belum subscribe tu jangan lupa tekan subscribe button tu dan jangan lupa juga tekan notification button supaya anda tidak terlepas mendapat berita-berita terkini daripada vlog saya yang terbaru. Terima kasih. Okey, ini daripada Nur Syazwani. Terima kasih Nur Syazwani kerana meluangkan masa untuk tulis participate dalam bertanya soalan. Waalaikumsalam Aunty Nur. Harap sihat, selalu samping, keluarga tercinta. Alhamdulillah diberi peluang oleh Allah
bekerja di rumah, kami bekerja di rumah suami isteri. Jadi anak-anak sedikit sebanyak memberi impak kepada mereka kerana kami sentiasa ada dan dapat dipantau dengan lebih lagi berbanding jika kami kerja di luar suami isteri. Anak-anak akan mempunyai lebih kebebasan untuk bercampur gaul dengan orang lain. Memang kita akan cakap semuanya bergantung daripada ajaran mak ayah, akan tetapi walau bagaimanapun dugaan di luar sana adalah sangat hebat. Ada kalanya mungkin kita dah bagi asas yang kuat, tapi disebabkan kita tiada di rumah kerana kita bekerja di luar, ada kalanya kita boleh terlepas pandang dan itu menyumbangkan kepada anak-anak kita ada bukan nak kata semua bermasalah, akan adalah membuat perangai ke macam tu. Akan tetapi anak-anak saya ni tidaklah sehebat mana mereka. Sama seperti budak-budak lain, mereka membuat kesilapan juga, mereka juga melawan cakap, mereka juga bergaduh antara satu sama lain. Itu adalah perkara yang normal. Sebagai seorang mak, apa yang aku buat ialah aku ikhtiar, doa dan ajar bagi mereka asas yang sebaik-baiknya, dan bila diorang dah besar nanti terpulang pada mereka untuk menggunakan asas-asas itu dan menggunakan akal mereka dengan sebaik-baiknya untuk membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. So bagi daku dah cuba sedaya upayaku, dan harapnya mereka tak lupa dengan apa yang daku ajar tu je. Anurs, macam nama sama je nama kita nak. Dah orang panggil, kalau keluarga tu panggil Anur, macam tu. Waalaikumsalam Anurs. Dia kata adalah saya dah beberapa kali communicate to you before this. Ada yang you reply, ada yang belum, tapi tak apa. Memang saya salute kamu because you're a strong woman. Waalaikumsalam Anurs. Saya cuba sedaya upaya untuk reply komen-komen di dalam YouTube channel saya. Ada masanya yang saya dapat notification, saya akan cuba balas. Tapi memandangkan bila saya tekan notification yang dekat, saya kena buka laptop baru boleh dapat tengok dengan besarnya ya, dah rabun kan, dah tua kan. Kalau dekat handphone tu tak berapa selesa sangat nak komen. So bila buka komputer tu, notification dia banyak sangat komen. Ada yang dah aku boleh balas, dah aku balas. Notification tu kebanyakannya daripada yang latest video. Jadi kalau ada komen dekat video lama tu, mungkin dah aku terlepas pandang dan tak dapat jawab, ataupun masa tidak mengizinkan untuk dah aku balas. So dah aku minta maaf buat Anurs dan juga orang lain yang kalau rasa dah aku orang tulis tak balas, so dah aku minta maaf. Itu bukan disengajakan. Itu adalah sebab daku mempunyai masa yang limited, tapi daku cuba sedaya upaya untuk membalasnya, insya-Allah. Okey. Untuk Anurs, jika anda mengalami kesukaran dan buat semua yang mengalami kesukaran, saya juga berada di tempat anda, tapi jangan putus asa, cuba usaha macam-macam. Macam saya pernah cakap sebelum ni, dekat Malaysia ada banyak peluang yang kita boleh buat untuk peluang perniagaan. Sama ada kita mahu atau tak mahu, sama ada kita malu atau tak malu untuk membuat perniagaan tersebut. Sebab ada benda yang kita ada peluang tapi kita malu nak buat sebab kita rasa, oh kenapa kita dulu tempat kita tinggi macam ni, sekarang kita kena turun bawah untuk buat bisnes tu yang kita rasakan ada perasaan malu. Yang patut saya nak cakap, kat Malaysia terlampau banyak peluang, apa saja kita boleh buat, tiada limit. Bukan seperti kat sini ada limit, ini tak boleh buat, itu tak boleh buat, kena ada prosedur yang bermacam-macam yang membuatkan orang give up. So dalam kes saya mulakan YouTube. Sebenarnya YouTube channel saya dah lama ada, tapi tak berapa serius sangat. Suka-suka hati nak buat ke tak. Hanya bila dah start lockdown hari tu, dan saya realise tak boleh jadi ni, I have to do something sebab business dah tak ada, tourism dah lockdown. Jadi apa saya boleh buat? Jadi saya teruskan membuat video-video dan saya perbaiki dari masa ke semasa video-video saya, dan cuba mencari konten-konten yang menarik.
Kelebihannya juga ialah sebab saya memang dah ramai follower di Instagram saya. Terima kasih pada semua yang anda follow saya punya Instagram sehingga saya mencapai 248,000 di Instagram saya. Itu juga memainkan peranan penting untuk saya promote saya punya YouTube. Jadi daripada Instagram orang berpindah kepada YouTube channel saya. Yang penting YouTube adalah jangan give up. Masa mula-mula memang mungkin sambutan tidak memuaskan. Sambutan tidak berapa banyak. Macam dulu saya pun macam tu juga. Tapi bila kita buat something, jangan mengharapkan sebab kita buat tu nak duit. Kita mesti buat kerja tu sebab kita berminat. Macam saya, dah aku memang minat buat video. Dah aku memang minat buat gambar. Minat buat vlog. Memang daripada dulu-dulu anak seorang memang dah aku minat benda-benda macam ni. Cuma sekarang ni bila dah terjadi COVID ni, barulah ada masa untuk betul-betul fokus untuk buat video ni. Jadi pada An-Nurs, kalau belum lagi buat YouTube channel, start buat YouTube channel. Buat kerana ikhlas dan happy dan suka dengan apa yang An-Nurs buat tu. Jangan buat kerana saya nak income daripada YouTube channel. No. Sebab kalau kita punya niat macam tu, kita akan rasa upset bila kita tak dapat achieve apa yang kita nak. So biar buat kerja tu kita happy apa yang kita buat video macam yang menarik, macam kita enjoy, buat cantik-cantik, apa yang orang berminat. Lepas tu yang lain-lain kita serah pada Allah. Kalau ada rezeki adalah macam tu. So An-Nurs, all the best. Kalau nak buat YouTube channel tu boleh mula, jangan tunggu lama-lama. Untuk anda semua tu jangan tunggu lama-lama, mulakan daripada sekarang dan start promote dekat Instagram, dekat Facebook, atau bila singgah di laluan mana-mana, komen, rajin-rajin komen, macam tu. So all the best saya ucapkan pada anda. Komen daripada Rosilah Ahmad. Hidup memang penuh dugaan di mana pun kita berada, senantiasa ambil jalan bersabar. Ya, selagi kita bernafas di dalam dunia ini, Allah telah cakap kita akan sentiasa diduga. Sebab kalau tak diduga tu, apa gunanya dalam dunia kan? Dunia ni memang untuk kita diduga. So, ya, kita perlu bersabar. Tapi ada kalanya, bila orang itu pijak kepala kita kena pijak kepala di balik. Just joking Okey, ini komen daripada Ana Adela. Waalaikumsalam. Nak tanya macam mana kos pembelanjaan kat sana berbanding dekat Malaysia dalam sebulan, berapa banyak yang Nur habiskan untuk beli barang dapur. Semoga Nur dimurahkan rezeki selalu dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Ana Adela, okey, kebetulan dah aku punya budget punya buku pun ada dekat sini tentang perbelanjaanku. Perbelanjaan contohnya nak beli barang rumah, barang yang kering saja untuk kami sebulan sekurang-kurangnya dalam 800 euro. So bayangkan 800 euro. Okey. Dah aku cakap tadi, makanan kena ada 800 euro minimum untuk barang kering saja, tidak termasuk daging, barang-barang basah macam barang-barang mentah macam tu dah tak termasuk, yang tu lauk pauk tu lah kan. So agak-agak lah berapa, dan gaji sini depends lah kot. Tapi average gaji kat sini orang maybe dalam 2,000 euro. Orang biasa-biasa is less than that lah. Yang dah aku punya, I cannot tell lah. Kita orang ni orang biasa-biasa saja. Itu yang kita orang nak cakap. Yang amat terjejas dengan COVID. Nur Akma Ashikin. Memang. Ya, tapi akak faham. Memang kita akan tertanya-tanya. It's okay, sebab itu buka ruangan ni untuk orang tanya apa saja, melalut pun it's okay. Jangan yang condemn tu dah aku tak jawab lah kan. Okey, cerita seram kat sini. Masa mula-mula pindah kat sini, biasalah kita masih ada lagi dengan perasaan takut kan. So ada satu masa tu aku pregnant dengan si Adam ni, dan suamiku bekerja dekat belakang rumah yang jauh tu kan, office dekat situ masa tu. Jadi aku tinggal lah seorang-seorang. Masa tu dah nak maghrib kot, aku ialah tengah pregnant kan, anak tiri semua dah balik. Sudah aku baring dekat ruang tamu. Lepas tu masa tu tak pasal lampu kot, tak kata gelap, tak gelap lah macam tu. Lepas tu dengar bunyi macam ada ketuk-ketuk tau, ketuk-ketuk macam bunyi lain macam tau, macam bunyi tangki, bila cerita-cerita seram tangki kat atas tu basement ke, bunyi-bunyi macam tu, macam jadi itu perasaan takut lah masa mula sampai kan. Tapi rupa-rupanya itu tidak ada apa-apa. Itu adalah heaternya di dalam mempunyai air. Jadi bila tiada bunyi, sunyi sepi, kita dengarlah bunyi airan itu di tiup-tiup heater itu yang besi. Itu je sebenarnya.
yang dah aku nak cakap, dah aku duduk sini, dah aku tiada perasaan takut seperti dah aku mempunyai perasaan takut bila di Malaysia. Sebab kita di Malaysia amat popular dengan benda-benda mistik, benda-benda mandram macam ni, menghantar itu ini. Di sini dah aku tak ada perasaan takut. Ke dalam rumah lah, dah aku kata dalam rumah Kalau kat luar tu nak suruh aku jalan gelap-gelap kat belakang rumah, nak pergi kat office kat at the end of the garden tu, sorry nak suruh aku jalan gelap-gelap, minta maaf. Other than that, no, perasaan seram tu tak ada macam dekat Malaysia. Ada satu hari tu masa my family datang, dia duduk dekat homestay kat bawah. Kat homestay kat bawah tu, bila nak tutup ada pintu dia. So masalahnya rumah ni, bila kat atas kita, pintu dia jenis yang keras tau. Keras yang kalau terkepit tangan tu memang melalak lah. Memang kemek lah tangan kita tu, pintu depan tu. So, bila ada orang tutup dengan ganasnya, kat bawah dia bergegar sekali. So, saudara maraku kata, dah ketakutan, dah berzikir. Dia kata, macam ada orang ketuk-ketuk pintu dia. Padahal tak ada apa pun. Padahal bergegar-gegaran daripada rumah kot. Sebab rumah kat sini bukan cakap Malaysia. Dia, rumah sini ni macam isolation dia tu macam, tak tahu aku nak cakap. Boleh dengar lah dengan mudahnya. Macam dia punya isolation tu tak sebagus macam kat Malaysia. Kan ada pula yang kecam aku, kata aku mengutuk-ngutuk tapi duduk sini. Bila aku kritik kat Malaysia, kata kenapa kritik orang Malaysia, bla 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 semua. Tapi itulah yang sebenarnya yang dah aku kongsikan dengan anda. Seram-seram tu tak seseram bila dah aku balik Malaysia, balik cuti kat Malaysia. Itu dah aku memang seram. Ada perasaan seram tu lain macam tau, kalau kat sini tak. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.